share lah orang kata kan. Tapi kita kelompongan ini kita rasa kita nak isikan kepada satu perkara ini ad hoc untuk yang lebih bermanfaat lah. Jadi saya fikir ini Cikgu Rizwan cakap tadi lah macam mana kita nak menggunakan ruang yang ada ni. Jadi nampaknya pada fikiran saya kita nak fikir kita nak sebut otai-otai orang lama full time artis share dengan kita. Boleh sekarang ni kita nak jemput Yang Mulia Raja Saliman, Tuan Mesin Hormai dan Pak Aris. Jadi mereka telah menghidupkan seni lukis maupun aksi dekat Pulau Kalsar ni dengan mengadakan studio mereka. Kalau tahu Raja Saliman studionya ada di sini. Tadi kami sempat melawat. Kalau belum sempat nanti boleh pergi lah. Kemudian saudara Mesin Hormai di kampung ini. Saya dah berkira sekali. Kemudian saudara Samsudin Muhammad ada di kampung Sayur Tegas. Okey. Jadi saya nak serahkan. Saya ni pembuka ya. Yang akan ni Cikgu Rizwan lah. Silakan moderator Cikgu Rizwan, silakan. Hari ni Pak Akil je sebenarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi hari ini adalah satu sembang ataupun labun jugalah, labun santai-santai je lah. Jadi sekarang ini kita lihat walaupun dalam keadaan PKP yang cukup ketat, ya, nak ke kawasan mana-mana pun sekat, tetapi ini di depan kita ni, ya, iaitu kalau kita lihat yang di sebelah ujung sekali, ya, Raja Syariman, ya, yang saya rasa rumahnya di belakang betul-betul di galeri Sultan Azlan, ya. Saya dah pergi dah 2 kali. Yang kritikal pergi waktu melihat Chris. Kenapa? Chris dia tajam-tajam. Dia ada 4 uncang. Kami sampai yang 4 uncang. Kelima rasanya tak ada kot. Yang mana kuning. Jadi dia berjaya, ya, keluar daripada kekumpul itu dan hidup. Dan sekarang ni dia berkarya lagi. Begitu juga dengan Pak Aris. Ya, di waktu PKP di KL, ya Allah ya Rahman, tak tahulah nak keluar ke mana tak boleh. Macam mana Pak Aris boleh hidup? Sama juga dengan Tuan Mesin Hormai, ya, di apa tempat yang di Ribu, ya. Saya pernah 2 kali pergi sana. Di tempat sana saya macam mana Tuan Hormai dia boleh hidup di sana. Tapi memang kalau dibuat satu pameran pun saya rasa beribu-ribu juga kambing, ya. Dan juga sahabat kita seorang lagi, Tuan Samsudin Osman, Tuan Muhammad. Saya pun mahu kenalan hari ini, tapi saya dengar hebat. Jadi inilah empat orang kata kalau Cina panggil taiko, yang boleh kita share, kita dapatkan sedikit ilmu dan perkongsian. Jadi boleh tak kita mulakan dululah, kalau yang segi otainya kita bagi orang Pak Aris sikit, ya, mulakan mukadimah kita pada hari ini, macam mana beliau dapat berkongsi pengalaman di waktu PKP dan kita keluar, dan mungkin ini dijadikan sebagai satu sharing kepada kawan-kawan kita dan adik-adik kita yang muda-muda yang ada datang pada hari ini, yang boleh dijadikan sebagai pengalaman. Okey, so dengan segala hormatnya saya persilakan Pak Aris Aziz, ayahanda kita yang banyak berjasa kepada Persatuan Pelukis Perak untuk memberikan sedikit permulaan penceritaan kita. So Pak Aris menyebut waktu COVID-19, waktu PKP. Jadi waktu itu memang semua orang akan menghadapi tekanan, kan, kesusahan dan sebagainya, kan, untuk mencari market dan sebagainya, kan, keuangan, berbagai macam-macam. Tetapi bagi Pak Aris, sesuatu yang cukup istimewa apabila PKP dikenalkan pada kita semua. Pak Aris menjadi orang yang paruh kaya. Waktu PKP Pak Aris jadi orang yang berada.
kan banyak sumbangan daripada kawan-kawan pelukis kan, jadi minta account number dan sebagainya, jadi bagi aja account number kan, masuklah. Alhamdulillah lah, jadi orang Bahrain lebih mewah lagi daripada sebelum waktu PKP, daripada kalau dibandingkan dengan waktu sekarang ni. Alhamdulillah lah. Sampai ada kawan kita daripada sini pun ada sini aku nak tanya kau ni, macam mana keadaan ni? Okey. Aku ada lah, tak banyak lah, boleh lah. Tak apa, aku dah okey dah. Kan, alhamdulillah. Jadi mana di situlah ini kerja-kerja bukan kuasa kita lah, kan. Jadi bagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bahwasanya rezeki itu akan datang, tak salah alamat lah. Hanya dia bekerja melalui tangan-tangan manusia lah. Itu. Jadi itu buat permulaan yang dapat Baris kongsikan. Jadi mana kita yakinlah bahwasanya janji Allah tak pernah dimungkiri. Kita mengambil iktibar dari apa yang berlaku, okey. Jadi di situlah ya peranan persatuan yang kita lihat cukup besar. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh hidup dalam satu kelompok kita. Ya, kadang-kadang kita perlu juga berpersatuan. Okey. Jadi kita teruskan pula dengan sahabat kita Raja Syariman ya. Raja Syariman orang yang hebat dari segi nama dia popular. Kalau tadi kita dengar kan apa ni? Datuk Kamil menyebut bukan sahaja nama dia terkenal di Perak, Malaysia, malah di luar negara. Okey, boleh kita berkongsi sedikit pengalaman dan juga iktibar yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku ya di sekeliling kita sekarang ni. Alhamdulillah dapat kita bersama kongsi pengalaman sendiri. Seperti dalam perjalanan saya nak jadi seorang seniman tu, saya sebenarnya dah buat persediaan awal. Itu yang disebabkan oleh kita dah nampak seni ni bukan satu perkara yang boleh katakan kita akan macam 100% boleh berjaya lah atas untuk mencari sebagai menjadikan sebagai satu bidang yang boleh kita dapat mata pencarian yang stabil. Jadi sebelum saya nak menceburkan diri sebelum masa dalam bidang seni harca, so saya ambil keputusan untuk balik ke Kuala Kangsar lah. So itu merupakan satu mana platform yang saya gunakan dengan satu keadaan yang boleh katakan mengambil satu langkah lah, yang boleh dikatakan kita tidak perlu ambil risiko yang besar lah atas keperluan cara hidup. Jadi saya ambil keputusan untuk pulang ke Kuala Kangsar ke kampung halaman sendiri pada tahun 94 dan telah bermulakan karier sebagai pengajar sebelum masa lah daripada tahun 94 tu. Sebelum tu saya dah buat persiapan lah, kalau tak boleh dalam maknanya tak berjaya dalam menghasil pendapatan melalui arca, saya telah menyiapkan diri lah. Sebenarnya saya tahu teknikal untuk buat pisau, gulu, pedang. So boleh menjadikan satu bidang lain sebagai satu bidang yang komersial untuk dapat mempunyai keperluan untuk cara hidup tu. Tapi alhamdulillah setelah saya pulang ke Kuala Kangsar tahun 94, saya buat solo yang pertama, iaitu pada tahun 96. Dapat sold out. Lepas tu pameran yang seterusnya mendapat sambutan yang baik, sehingga saya rasa tak perlu lagi lah. Tapi dalam tahun 2001 diuji juga dalam seni ni, bukan tentu naik turun seni ni. So di tahun 2001 saya diuji juga lah dengan masalah duit lah dari segi penjualan karya. Sebab dalam pengacaraan ni untuk nak siapkan, contohnya saya ambil masa 2 hingga ke 3 tahun untuk siapkan satu siri arca untuk membuat satu karya untuk pameran solo. Jadi masa yang kita ambil tu panjang untuk menyiapkan karya. Jadi kalau contohnya lah, kalau satu pameran tu tak berjaya,
untuk nak menjadikan satu pameran lagi memerlukan 3 tahun lagi, 2 ke 3 tahun lagi. Masa tu amat panjang lah. Jadi tapi itu setelah saya dah faham, bila kita dah tahu faham cara kerja, cara dalam seni ni kan boleh dapat pendapatan bulanan. Kita dapat dalam satu pameran, kita dapat satu jumlah pendapatan, dan kena beringat lah. Kena beringat sekurang-kurangnya untuk setelah contohnya satu pameran kita buat bualan, kurangnya kita mesti ada simpanan untuk 2 ke 3 tahun lagi. So perbelanjaan tu mesti maknanya kita kena rancang untuk berkarya sehingga dapat menyempurnakan satu lagi pameran yang akan datang. So itu antara kepentingan yang dalam bila kita dapat bila kita berkarya, kita dapat jual karya, dan kita mesti tahu yang kita tak boleh boros, kita kena ada simpanan dan jumlah ada duit yang kita perlu modal perbelanjaan untuk 3 tahun yang akan datang. Jadi macam apa pameran yang terdekat yang tambah ada tak? Belum lagi. Ini pun belum lagi. Daripada tahun yang masa last kali 2019 sampai 2020, sebenarnya sampai sekarang ni saya tak boleh buat, belum bukan tak, idea tu pun ada, tapi attempt untuk nak berkarya tu masih lagi tak dapat melaksanakan kerja tu lah. Dah 2 tahun lebih. So ini satu masa yang panjang juga lah untuk nak dapat pendapatan. Tapi kita dah ada satu perancangan ataupun simpanan dalam berkarya ni. Bila kita dapat duit, kita ingatlah kita tak boleh maknanya mewah sebarangan lah. Tapi keperluan asas yang bila kita contohnya bila saya pulang ke Kuala Lumpur, so keperluan asas contohnya sewa rumah dah tak ada, keperluan kepada contohnya sewa beli kenderaan dah tak ada. So itu menyebabkan maknanya kita tak ada tanggungan hutang. So tanggungan hutang tu bila kita tak ada tanggungan hutang, beban tu tak ada lah. So, jadi apa yang kita dapat kita gunakan sebaik mungkin lah untuk keperluan yang betul-betul perlu. Okey, contohnya masa 2021 memang ada ujian ni lah. Bila saya buat pameran dan pameran tu ambil masa proses kerja pameran tu 3 tahun. Pameran di Petronas, masa tu Galeri Petronas pegang 16 karya untuk dibeli lah. Dia kata dia akan beli untuk koleksi ni. Tapi setelah habis pameran dia hold 6 bulan, tiba-tiba keluar surat dia tak dapat membeli satu karya pun. So dari segi duit, kita dah habis 3 tahun kerja dan tak dapat pulangan. Itu satu masa yang amat kritikal lah zaman tu, tahun 2001. Dan saya terpaksa, dan saya bayar sebelum tu kita dapat duit yang nak dijual karya. Saya dah beli ada aset di rumah. Tapi rumah tu masih dalam pos hutang lah, pembayaran lah. Tapi jual lah, jual beli aset tu masih dapat jual aset dan dapat modal untuk keperluan kehidupan harian dan juga nak meneruskan karir dia lah. Ketika itu memang pernah teringat, saya rasa macam mungkin Allah tak redha ke siapa yang saya buat ni, sehingga pernah rasa begitu kan, saya kena perlu tukar ke bidang lain ke. Saya tak boleh berkarya setahun saya tak boleh berkarya. Masuk bengkel, rasa dengan apa keadaan yang dan dia punya stres tu, seolah-olah tak ada satu jalan yang kita nampak yang boleh nak beri ni lah, macam nak memudahkan ni, nak membukakan balik jalan, macam tak nampak jalan kan. Tapi dalam masa setahun tu kita mula jalan minta kepada Allah, ya Allah, apa yang kira-kira, apa yang
saya perlu buat, bagilah petunjuk. Minta setiap hari sehingga ketika itu dapat ilham balik. Itulah karya nafas, buat nafas. Nafas tu dalam masa karya tu 2 tahun. 2 tahun untuk siapkan balik karya nafas tu. Masa tu isteri saya pun mula buat kedai. Masa tu dulu saya tak bagi isteri saya bekerja. Saya suka isteri ada di rumah. Jaga saya semua. Tapi setelah jadi tu memang tak mampu keadaan tu. Jadi isteri saya kata tak boleh ditolong. Dia tolong, dia cari perbelanjaan sana. Jadi dia buka kedai lah. Kedai tolong perdagangan. Lepas tu dalam masa yang sama saya belajar sehingga dapatlah idea Allah bagi satu ilham, itu nafas. Siri nafas tu ibarat mati hidup semula. Itu siri tu, nama dia nafas tu. So itu yang baru daripada siri nafas. Bila saya dapat kekuatan tu balik, karya saya dapat buat solo tu sebanyak 52 karya. 52 karya Arca dalam masa 2 tahun setengah begitu. Untuk buat ni, dan dalam pameran tu alhamdulillah Allah bagi rezeki yang memberi kejayaan pameran tu. Tapi yalah, saya beringatlah apa yang Allah bagi tu bukan untuk kita senang-senang habiskan kita tahu disiplin dan cara kerja dalam seni. Dia punya pendapatan tu bukan semestinya sentiasa baik lah. Ada turun dan naik ya. Jadi macam mana berlakunya pada tahun 2019, saya buat siri look. Look ni adalah mengenai look tu, look kerit. Dia adalah menceritakan tentang liku-liku perjalanan. Dia biasanya bila saya buat kerja benda-benda yang contohnya yang masa saya kena yang 2001 tu, tajuk dia semangat besi. So nak Allah kata nak test betul ke kamu kata semangat besi ni. So Allah bagi satu ujian yang amat dahsyat. Dan bila dan tajuk saya buat look ni adalah mengenai liku-liku perjalanan hidup. Liku-liku diuji juga lagi tahun 2019. Pameran tu diadakan pada Disember sehingga April, ujung Mac sehingga ni. Dan pameran tu tak ada peresmian juga. Peresmian dia mula nak panggil Pemaisuri Agung, tapi Pemaisuri Agung jawab dia balas lambat. Setelah dia balas tak boleh, baru kita buat permohonan baru lah. So untuk permohonan baru tu kita selalu buat peresmian. Tapi ada kemudian tu politik perubahan penggunaan politik kita di tanah air, so terpaksa ditangguhkan lagi peresmian dia. Lepas tu kena pandemik Covid lah. So pandemik Covid, lockdown, so karya pameran tu ditutup. So peresmian dia tak ada. So karya pun mana pameran tu ditutup lah. Dan time tu memang orang tak peduli lah tentang karya. Dan karya saya ambil balik daripada Balai Seni pada bulan 6 inilah masa pandemik tu lah, bulan 6. Dan tidak ada jual satu karya pun. Masa tu semua lah kolektor-kolektor Pakarudin apa dia kata semua lah projek tak ada pun. So tak ada. Dan tapi yang saya ialah buat persiapan sebelum ni kita dah bersedia. Jadi dalam pandemik Covid yang 2 tahun ni kita ada persiapan untuk buat untuk keperluan dalam belanja harian kita dah ada. So dia tidak memberi impact yang berat juga lah, pasal kita tidak ada hutang apa kan. So okey, saya nak cerita tentang dalam walaupun tak boleh jual apa tapi tenang, tapi akhirnya Allah bagilah satu dari karya media yang telah dibeli oleh
balai sendiri untuk ni, dan walaupun dia bukan satu jumlah yang banyak, tetapi cukuplah untuk sebagai keperluan pada satu masa yang saya rasa boleh berkarya dan tidak memberi tekanan apa. Dan saya rasa itu adalah cara kita nak manage diri lah. Dalam orang seni ni dia kena pandai mengurus diri lah. Kemampuan untuk menguruskan tu saya rasa dia akan menyebabkan dia akan mudah dalam apa saja yang hadapi dia. Sesi yang kedua nanti kita buka. Ada satu cerita. Seorang rakan Cina seorang Cina. Dia merupakan seorang pelukis yang hebat di Malaysia dan di Perak sendiri. Dia menghasilkan karya yang banyak. Dia menjual karya pun mahal. Nama dia Teh Yuju Jadi tetapi dia tak ke mana-mana lah. Maknanya tak kaya sangat. Jadi dia maintain dengan hasil karya. Tiba-tiba apabila beliau meninggal dunia, anak dia daripada Hong Kong pulang ke Malaysia. Jadi anak dia tidak tahu melukis, tak minat seni, dia menjual semua karya. Karya yang dijual lebih kaya anak yang jual berbanding dengan bapa dia lah. Bapa dia telah meninggal dunia. Satu perkongsian, satu pengalaman. Jadi kita bukalah perkongsian daripada Tuan Harmain kita, Hussein Harmain kita, bagaimana situasi itu dari sudut pandangan Tuan Hussein Harmain, dan bagaimana kita nak adapt, orang seni ini nak adapt keadaan sekeliling kita dengan menerima karya-karya kita dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dia macam kena panis ni, tiba-tiba datang makan kena soal jawab ya. Lepas tu bagi soalan lalu. Okey, macam sahabat kita cakap tadi, mula saya ingat nak cerita tentang pengalaman saya sikit. Tapi Abang Saliman pun dah cerita tentang pengalaman dia hampir sama. Tapi nak cerita pendek, dalam proses kami bila berpindah tu, keputusan tu setiap masa kita kena buat. Kita live dengan making decision. Ya, saya dah 20 tahun, saya tak depend dengan mana-mana jabat ke apa. Saya kalau untuk yang tak kenal saya, background saya dulu graphic designer. Saya dekat advertising lama, hampir 18 tahun. Jadi saya decide saya nak kejar saya punya cita-cita jadi pelukis masa zaman kanak-kanak tu. Saya decide saya terus berhenti advertising. Dan dekat situ saya nak share sikit lah satu crucial decision yang saya kena buat. Okay. Masa tu saya dah ada anak 2 orang. Saya nak tinggalkan advertising world yang saya boleh dah earn hampir berbelas ribu setiap bulan. Tapi ketenangan tu tak ada. Bila saya decide saya nak pursue saya punya childhood dream nak jadi pelukis ni, first thing saya buat, saya jual saya punya rumah. So saya tahu hidup bila kita sangkut dengan komitmen bank, kita akan jam. First thing saya buat, saya jual rumah. Saya sembang dengan rumah saya, anak dah 2 orang masa tu. Kata kita kena jual rumah. So saya sewa rumah di Sungai Buloh masa tu. Alhamdulillah dapat rumah dalam 400 lebih. Dalam keadaan agak elok, saya mampu sewa rumah. Kebetulan sebelah tu kosong, saya buat studio pula. Dulu dalam kos dalam 7 ke 800 ringgit saya dapat satu rumah untuk tinggal, satu studio. So daripada situ saya tekad. Saya tekad kata kalau sampai rezeki esok saya nak balik kampung. Pasal situ je balik kampung yang saya mampu nak buat studio. Pasal KL tak mampu. Kan? So saya kena sacrifice. Saya give up KL life, saya kena pindah. Masa tu keputusan saya sama ada balik di Taipei, rumah saya di Taipei ataupun di Kuala Kangsar. Saya tak pernah membesar di Kuala Kangsar, tapi dilahirkan di sini dan membesar di Ipoh selama 6 tahun. Minta maaf, Ipoh lebih kurang sampai tingkatan darjah 6. Form 1 onward sama saya di KL. Maknanya saya ni macam budak KL lah. Tapi cita-cita nak menua di Kuala Kangsar tu pencapaian lah ya. Okey, cut short itu background saya sikit. Bila macam saya jump sikit
surviving ya, macam apa saya cakap tadi tu betul. Kita kena disiplin usaha. Pasal kita tak ada dibanding apa dah. PAS semua dah tak ada lah. Kan? So, you kena disiplin usaha. Bila you dapat jual satu karya tu, macam mana you nak bahagikan? Macam saya bagi 3, bagi 4 income yang saya dapat tu. You kena sustain for the next 1 year ke 2 years. Macam Iman cakap tadi 3 tahun untuk dia buat karya. Saya pun lebih kurang. Nak habiskan satu series tu lebih kurang 3 tahun, 2 tahun. Sekarang ni bila dah tua sikit ni barulah boleh manage sikit timing nak buat kerja tu cepat sikit lah. Tahun lepas saya buat satu solo. Tahun ni baru saya buat satu lagi group show, two-man show. Mana saya dah boleh catch up lah. Cara-cara nak menghasilkan karya mengikut kerenah galeri. Pasal nak tak nak kita kena collaborate dengan galeri. Pasal kita ada masa nak jual work, ada masa nak layan ataupun jumpa kolektor, kita kerja galeri. Tapi dia punya price agak tinggi, kita kena share lebih kurang 40% commission dengan dia orang. So dalam setiap success story tu ada jenis sad story. Kan? Kita kadang-kadang macam kalau kita jual karya tu 10,000, 4,000 dia galeri lah, tapi berbaloi pada saya. Walaupun 40% dia akan buat transportation, ambil work dari sini, lepas tu fotografi, semua benda dia buat lah. Dia akan jualkan work. So itu salah satu saya punya story antara saya dengan galeri lah. So nak tak nak kita kena ada satu wakil yang mendagangkan karya kita. Ya, tapi ada juga kolektor yang datang direct ke studio, betul kan? Ada orang direct contact, datang studio. Alhamdulillah, kadang-kadang rezeki tu Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala akan atur bagi direct, kadang-kadang melalui seseorang. Ya. Tapi macam Abang cakap tadi, itu betul lah, kita disiplin. So bila saya decide, first thing bila saya duduk tadi, Abang Haris tanya, saya dengan Abang Haris dah kenal lama dah. Orang yang paling lama kenal saya dekat sini Abang Haris. Daripada saya belum kerja masa college lagi Abang Haris. Di Central Market. Sekarang lagi handsome. Dah tua sikit lah. Baik, itulah dengan Abang Haris ni saya kenal lama dah. Jadi bila saya decide nak balik ke Kuala Kangsar, saya tahu live. Bila Abang Haris tanya saya tadi, kata kenapa pindah balik Kuala sih? Jawapan saya satu, paling pendek je. Dia sekabut bang untuk KL. Saya rasa semua orang boleh jawab benda sama saya rasa. Cuma kadang-kadang kita tak ada pilihan. Kita dah komit dekat KL. Ya? Kita dah komit dekat KL, kita ada rumah sana, anak-anak pernah besar sana. Tapi saya, alhamdulillah Allah Ta'ala bantu saya daripada segi bila saya buat keputusan saya nak berhenti daripada advertising tu, nak buat apa tu, daripada situ saya dah mula dah. Saya dah tak ada komitmen dah. Saya tak ada komitmen dengan bank. Pasal saya dah jual rumah saya dah tak ada hutang dengan bank masa tu. So proses saya nak datang sini tu bukan pendek. 20 tahun proses. Proses secara tak langsung. Proses dengan keputusan yang kita buat tadi tu, yang saya buat tadi tu 20 tahun sebelum tu, prosesnya itu. Itu saya cakap tadi tu, kata kita ni setiap kali kita buat perkara, kita akan melalui satu proses yang kita buat decision, keputusan. Mungkin setengah abang-abang kakak sini mungkin ada kerja tetap, kita buat melukis pun as part time kan. Macam saya, Syariman, Abang Haris, dua sahabat kita ni pun full time. Tak ada benda lain yang bantu kita. Kita berkarya ni macam kata Allahyarham Ibrahim Husin. Saya ingat lagi ayat dia kata kita berkarya ni macam kita solat, macam kita solat seorang, tak ada siapa dah. Bila kita buat kerja tu kita seorang kan. Bila kita menghasilkan karya tu, nobody, walaupun ada orang physically sebelah kita, tapi kita dengan karya kita tu, siapa juga kita kerja seorang, kita dengan Allah Ta'ala kan. Jadi balik pada soalan cikgu tadi, kita tentang value of karya ni. Kadang-kadang value itu bukan kita letak, kolektor yang letak value. Kolektor willing to pay for certain price, itulah value kita.
kadang-kadang kita ada juga kadang bisikan syaitan tu bila kita terpaksa kongsi kita punya jualan tu dengan galeri 40%, 40-60, itu Allah Ta'ala dah atur lah. Dah atur lah. Kan? Memang rezeki dia melalui kita. Rezeki kita pun melalui dia juga. Kalau dia tak tolong kita untuk promote karya tu dekat studio kan sampai gitu. Kan? So dalam proses tu saya belajar untuk berkongsi ataupun menerima kenyataan bila karya-karya saya terjual berkali ganda daripada harga asal. Asal daripada mula-mula tu kita rasa hasor, rasa sakit hati tu ada bila bisikan syaitan cakap kau buat kerja bisnes tu, kolektor boleh jual sampai 4 kali ganda, 5 kali ganda. Yeah, it happens. Saya pernah tengok karya saya dijual 3 kali ganda, 4 kali ganda daripada harga yang boleh jual. Bila kita kena ingat ya, bila jual pertama kali tu 40% bagi galeri. Walaupun orang cakap kata harga 100,000, 40,000 dah dekat galeri dah. Tapi bila 100,000 tu kadang-kadang kita tengok kolektor boleh jual dalam masa 2 tahun 400,000. Kita tak tahu, itu dia punya rezeki. Saya tak nak fikir lah kenapa dia boleh jual macam tu, macam mana kita karya kita orang sanggup beli macam tu. Itu rezeki dia. Kan? Allah Ta'ala nak bagi, saya anggap Allah Ta'ala nak bagi rezeki kat kolektor tu pasal dia bantu kita. Kan? Dia beli karya saya awal, lepas tu Allah Ta'ala bantu dia beli ganda. Kita fikir balik benda yang elok, dia dapat jual karya kita pun, dia beli balik karya kita. Ini harga yang lain, maknanya rezeki itu bukan urusan kita lah. So saya belajar untuk terima kenyataan dalam karya saya kena kongsi rezeki itu dengan kolektor walaupun dia dah kaya, dengan galeri. So value macam saya cakap tadi, balik pada value tu, value tu kolektor lah apa. So saya tumpang lah. Bila kolektor tu dah valuekan work kita sampai macam tu harga, so work kita yang kita buat hasil tinggi itu dekat situ yang kita boleh bincang balik dengan galeri sama ada kita nak naikkan value kita kan, daripada 50,000 ke 60,000 ke certain size tu. Itu kita benefit daripada apa yang karya-karya yang kolektor jual jadi secondary market. Pasal saya banyak sembang dengan kawan-kawan, kadang-kadang ada masih rasa tak sedar hati kan, bila kolektor dapat jual karya kita, dia beli baru 10,000, dia jual 40,000, 50,000 kan. The only way kita nak solve kita punya hati ni, kata itu rezeki dia, kita teruskan berkarya kan. Alhamdulillah masa zaman pandemik itu pun kolektor datang rumah, usaha datang rumah. Lepas tu saya pun bila duduk kampung ni kata cost of living banyak kurang dah. Cost of living tu membantu kami lah untuk sustain lebih lama lagi. Kalau duduk KL tu kita dalam, kalau ada banyak segenggam ni kita boleh sustain dalam sebulan 2 ya. Kalau dekat sini tu don't be surprised boleh sustain dalam hampir setahun kadang-kadang ya. Tapi macam mana cakap dia, kita disiplin diri lah. Macam saya cakap tadi tu, bila saya dapat karya, dapat hasil jualan, saya akan bahagi daripada material kena pusat. Saya ni boros dari segi material. Saya tak nak kedekut dengan bahan-bahan saya berkarya. Kalau dulu saya pakai material yang agak murah, sekarang saya upgrade pasal kolektor bantu saya untuk upgrade lifestyle saya. So saya kena bagi balik, saya tak boleh kedekut material. Canvas pun saya spend canvas yang agak lebih elok sikit sekarang untuk kolektor pasal dia orang bantu kan. Saya tak nak nanti end of the day after 20 years, 50 years value material yang kita pakai tu material yang kita kutip banyak jadi tu lah. So saya pulang balik daripada segi tu lah, saya minta dapat redha dari Allah Ta'ala bila kita berfikir macam tu kan. Kalau dulu kita beli satu tube tu dalam RM15, RM18 YouTube, pasal kita tak mampu kan. Bila kita mampu, kolektor nampak, kolektor bantu kita, no harm kita spend satu tube yang RM50, RM60
So saya kalau bila saya dapat material gitu, dia cakap saya boros, tapi saya tak terikut daripada segi guna bahan-bahan yang lebih better daripada zaman-zaman saya tak mampu. Saya rasa the collector deserve to collect a painting yang saya rasa material saya guna tu ada value untuk dia orang. Balik kepada value tu, macam saya cakap lah, sahabat kita cakap tadi tu, anak dia balik tak tahu pasal art pun tapi dapat jual. Maknanya itu rezeki anak dia. Dan juga kebijaksanaan anak dia untuk upgrade bapak dia punya karya. Saya tak tahu sama anak saya mampu dia buat benda-benda tu ke tak esok. Kan sama ada dia orang fikir ke tak value work tu macam mana. Kan mungkin kalau ada value pula jadi timbul masalah lain pula. Ada sahabat yang agak established dia meninggal, tak ada anak lelaki, ada anak perempuan, difaraidkan, adik-beradik belah dia dah dapat. Bila adik-beradik yang dah dapat faraid tu dah meninggal semua, anak-anak dia pula tuntut pula karya-karya lukisan yang arwah mestinya daripada waris-waris yang berhak dapat lah. So maknanya walaupun kita nampak benda tu agak negatif positif itu, masyarakat dah mula nampak value art. Dia akan tuntut walaupun adik-beradik. Kalau saya meninggal, saya tak ada anak lelaki, mungkin anak saudara saya besok tuntut nanti pada yang hidup. Maknanya saya nak cakap macam ni, masyarakat dah mula nampak the value of art. Kita tak tahu, dah bukan urusan kami dah bila kami dah meninggal. Berapa work tu value macam mana, pandai-pandai nak upload lah. Kan? Dia orang nak jual lelong ke, nak jual apa, serat-serat, nak buat apa pun kita tak boleh buat. Saya tak boleh nak apa-apa dah, itu urusan saya dah lain lah masa tu. So tentang value tu saya, macam saya cakap tadi lah, kita kena bersyukur dan serah kepada Allah Ta'ala lah tentang value tu. Yang benda mustahak ni saya nak cakap tu, macam Man cakap tu, disiplin je lagi. Pasal kami ni karya pelukis sepenuh masa ni, kita work dalam disiplin yang tak ada batasan. Kalau kita malas-malas, ada masa kita tak boleh nak buat kerja pun. Macam Man cakap dah, masuk studio sebulan, setahun tak boleh buat apa. Macam mana kita nak sustain? Dekat situ kita perlu satu keyakinan dengan Allah Ta'ala. Kelebihan kita ni orang Melayu ni, kita ada agama ni Islam. Kita yakin, saya yakin rezeki itu memang Allah Ta'ala. Selagi kita usaha, dia akan bagi. Banyak kawan-kawan saya yang di KL terkejut, saya boleh sustain, boleh duduk di KL, balik tinggal KL, duduk kampung. Isteri saya pun terkejut, masa saya di KL, saya akan duduk cara orang KL, pergi show, pergi apa. Lepas tu sampai satu tahap, satu level, kata saya tak boleh nak buat lah. Pasal masa kita tak ada, kita jadi serabut. Bila kita duduk pergi galeri tu, which is benda yang bagus untuk kita ni exposure, bercampur dengan galeri, tapi sampai satu masa kita tak boleh fokus. Jadi bila saya buat keputusan 20 tahun dulu saya nak berhenti advertising, dan saya buat keputusan untuk pindah ke Kuala Kangsar tahun 2014, masuk 8 tahun lah. Tak ada regret. Rumah saya pun tak ada regret, saya pun tak ada regret. Alhamdulillah bila PKP tu kami sustain dengan apa yang ada, rezeki segenggam, kita sustain dengan segenggam, kalau 2 genggam dengan 2 genggam. Dalam masa yang sama saya mampu dalam 20 tahun berkarya, dalam masa ni mampu untuk anak saya belajar, mampu untuk planner studio, mampu untuk kadang-kadang bantu sahabat-sahabat balik, ya. So itu bukan urusan kita. Kita buat, ingat setiap rezeki yang kita dapat tu, separuh pada rezeki tu bukan rezeki kita. Itu saya pegang kuat tu, kan. Kadang-kadang rezeki tu, rezeki Cina tayar kereta, tiba-tiba tayar pecah, kan. Cina pergi kedai apa, dah rezeki dia dah. So bila saya pindah kampung, balik Kuala Kangsar, lepas tu dengan PKP tu, belajarlah banyak lah.
belajar reda, belajar pasal nak sabar. Saya ni masa KL tu satu bagai juga ni. Orang advertising, orang advertising ni dia cepat marah. Pasal orang yang bukan advertising tu akan ajar kita macam mana nak buat kerja. Dekat situ kita tercabar. Kadang-kadang kita deal dengan marketing team kan, yang faham-faham kan, mari dealing dengan orang sales. So sales akan bagi direction kat kita nak buat macam ni, nak buat macam ni. Padahal kita yang nak buat karya tu, kita yang nak buat advertising tu. Dekat situ yang kadang-kadang kita jadi stres tak bertempat lah. Nah, itu yang saya decide untuk berhenti apa ni, nak pursue saya punya childhood dream is to become a full time artist. Tapi masa tu waktu pun dah lewat. Saya umur dah 30 lebih, dekat 40-an masa tu. Hampir 40-an, anak dah ada 2 orang. So saya ambil risiko yang amat tinggi untuk keluarga saya sebenarnya. Jadi bila Allah Ta'ala limpahkan rezeki buat anak-anak saya dan keluarga saya agak generous untuk mereka. Dari segi kemampuan yang Allah Ta'ala bagi tu. Pasal kita bila setiap kali kita dapat rezeki, kita akan cakap rezeki anak, rezeki bini. Tapi betul tak kita bagi rezeki tu dekat dia orang? Kan? So saya upaya untuk profil saya punya ayat tu. Kita kata ini rezeki anak. Saya cuba profil. Give the best to them. Melalui saya, Allah Ta'ala bagi dekat dia orang. Saya agak macam tu. Saya harap ada apa sikit lah. Sahabat kita tak cakap ni. Saya minta kalau boleh, kalau yang mana ada anak yang minat tu, bagi peluang untuk diorang. Rezeki tu Allah Ta'ala akan atur untuk diorang. Satu perkongsian yang cukup. Jadi salah seorang lagi sahabat kita yang kita panggil pada malam ini ialah Tuan Samsudin Muhammad ini. Saya sebenarnya tak mengenali, tetapi saya dengar memang antara orang yang hebat yang berada di Kuala Kangsar ini. Ya, beliau lebih medium yang selalu digunakan adalah akrilik, ya. Dan kita cuba mengenali beliau dengan kita nak tahu latar belakang beliau sedikit. Dan sekarang ini kita nak tanya juga berkaitan dengan macam mana nak survival kita hidup sebagai artis di Perak ini, di Kuala Kangsar ini dan di Malaysia ini, ya. Kita bagi semangat sikit lah. Jangan kita ngantuk lah ni, kita ngantuk lah. Okey, disilakan Tuan Samsudin Muhammad untuk meneruskan kita punya perbincangan malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kata-kata yang lain lah banyak cerita. Mana saya saja nak cerita saya sikit. Saya pindah sini pun dalam 2017. Mana bukan saya rasa surrender duduk KL. Mana full time mana saya pindah. Tapi saya dah ada plan sebelum 10 tahun sebelum tu saya dah plan kat kampung. Saya duduk Sayung. Sayung ni satu tempat yang menarik sebenarnya. Dia punya tanah boleh buat laut. Dia punya Sungai Perak, dia punya tukang besi, banyak tempat. Kalau rajin datang rawat tempat saya, memang hari-hari orang dia buat labu, orang dia kerja. Tu dalam saya full time dalam tahun 1985. Saya start full time. Lepas tu isi jalanan sama Cik Ari saya semua. Lepas tu central market mana saya kahwin, saya beli rumah, saya semua duit besar. Mana janganlah takut tak makan kan. Mana hingga sekarang ni. Tapi taklah kebuk je lah. Tapi masih makan kan. Mana dah 40 lebih tahun hutang. Mana saya rasa sendiri memang dia bukan benda yang pelik je lah. Benda pelik kita boleh cari duit dengan. Sebenarnya bukan cari duit tu, rezeki. Duit tu sikit tak apa, tapi hati dia sonok. Mana saya berpindah pun tujuan saya tu lah. Makna hujung-hujung saya pun dah 60 lebih Cik Ari lagi lah Mana saya dah biar saya relax sikit lah. Dan tentang suasana silaturahim dengan orang, dengan kampung, itu pemandangan semua. Dulu KL saya rasa nak pijak tanah pun saya tak dapat. Turun rumah tak jalan. Tetap begini semua dah
Makna saya kaki saya dengan tanah tu dah jauh beza lah. Dari atam dengan tanah mana dah lupa. Kaki dah tak ingat kan. Mana kalau balik kampung kan saya tak kasut saya jalan. Untuk itu sebenarnya bukan untuk sahabat-sahabat yang mau tiru tak lah kan. Bagi saya rasa saya dapat benda tu kan. Mana melukis saya dulu kebanyakannya dari minyak. Lepas tu saya tukar ke akrilik sebab ada part-part colour yang saya tak tahan kan. Dia jadi allergic, bau, lepas tu ada dia jadi gatal lah. Lepas tu saya stop. Okey, tapi dia punya impact dia dapat sama macam ni lah. Allah, betul lah. Ada yang solat dia? Ada tak? Share tu ya. Yang sebenarnya yang share tu saya pun lebih kurang diorang semua kan. Lebih kurang semua kalau pindah atau mungkin saya bukan sehebat diorang sebenarnya. Memang saya tengok diorang saya bangga. Tengok dia bawa buku, tengok hari-hari bawa mak melawat, pergi tengok buku. Selalu memang boleh kata tiap pagi saya jumpa. Tu saya rasa sonok duduk kampung. Tapi itulah, itu kita dari segi rezeki kita tak payahlah risau. Kita betul-betul yakin itu je. Memang saya dulu KL saya kadang sekali tu saya rasa saya nak balik kampung, duit tak ada. Ada 200-300 je. Saya cerita tentang lukisan ni. Bila dalam perjalanan sebelum keluar dari KL, ada orang call. Dia kata dekat mana sekarang ni? Ambil office, ambil check. Saya tengok tu 30 ribu kan. Tapi memang lukisan tu yang dah lelong kan. Saya kata dahsyat Tuhan keturunan. Mana saya kata jangan risau. Janji kita dan keluarga kita jangan dengan orang kita buat benda yang biasa. Sebab dia orang tengok artis ni dia orang pelik. Tapi taklah pelik rupa semua, tak adalah pelik kelakuan pun tak ada. Dia juga pelik sangat kan. Tapi tengok dia kata ini panjang umur kau ni, dia kata sebab nampak relax je. Tapi ada ramai artis mati awal je. Tapi salah satu kita tak mikir sangat tentang yang bukan-bukan. Saya rasa tak payah panjang sangat. Saya pun bukan kaki cakap ya. Okey, terima kasih. Perkongsian pengalaman ya, ilmu. Jadi tokoh yang berada di depan ini merupakan yang ada prinsip, yang ada bukan sahaja ada bakat, ada prinsip. Ya, untuk berjaya mesti ada disiplin ya. Itu adalah satu kunci untuk kita berjaya. Okey, dan sesi yang kedua ni adalah sesi untuk kita bersoal jawab. Ya, ada yang nak bertanya nanti kita akan tujukan kepada ni, dan jawabnya hanya kita berikan sikit-sikit ni lah untuk kita share saja, santai-santai, dia tak ada serius sangat ya. Tapi yang lebih bermakna pada hari ni saya terkejut juga ya. Kalau kita lihat kalau Tuan Samsudin kita tadi pernah berada di Central Market juga ya. Jadi Pak Aris pun antara orang yang lama berada di Central Market, dan bagi ya yang pernah ke KL satu ketika dulu, macam saya tahun 80-an tu 90-an memang pernah ke KL. Bila sampai ke sana, tempat yang kita akan pergi mula-mula sekali ialah Central Market. Jangan tipulah ya, sampai sana berjalan kaki daripada Pudu ke Central Market, sanggup. Kita tak jauh dekat. Tapi datang ke KL tu banyak tempat lain boleh pergi. Shopping kompleks ada, tetapi last yang nak pergi ke Central Market. Rupanya itulah diri kita. Tuhan bawakan diri kita ke situ, dan sebab itu Persatuan Pelukis Perak ya, kita nak membawa semua, bukan saja orang lama-lama, otak-otak, tetapi sekarang ni kita ada juga generasi baru. Kita nak bawa sama-sama. Ya, bukan nak jadi semua menjadi pelukis, tetapi kita ada ibaratnya dalam satu badan ada yang tukang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi otak, ada yang jadi mata dan sebagainya. Itulah yang jadi kita hebat sebagai seorang seniman. Okey, kita buka
Untuk yang sesi kedua ini kita bukalah soalan untuk Pak Aris kita yang telah memulakan sesi pertama tadi. Ada apa-apa kod lah nak bertanya berkaitan dengan pengalaman, karya dan sebagainya. Boleh kita tanya dan jawab pun secara ringkas. Kita beri masa lebih kurang 2 minit begitulah, supaya kita tak mau lajak, kerana mereka yang ada ni pun nak berkarya lagi ni. Kita tengok nak start melukis. Okey, silakan. Soalan pertama untuk Pak Aris, silakan. Bapak ada. Saya dah setengah artis tu boleh berkarya dengan cepat. Ya, macam saya makan masa. Dalam masa 20 tahun dalam kerjaya sebelum masa saya baru ada 5 pameran solo. Maknanya average 3 tahun, 2 tahun ke atas lah saya nak settlekan satu siri. Satu siri tu kadang ada 20 work, 30 work. Lepas tu bila saya buat work, saya elevate dengan study dia semua. So kita makan tahun sampai 3 tahun. Kita baris free show baru ni dekat Balai 2018. Saya pindah aja 2013. Lebih kurang 3 tahun sampai 2018 saya buat show. Maknanya saya pindah je, saya start karya baru. Maknanya masa tu terpulang pada kita, kemampuan kita. Ya. Tapi kalau ada setengah artis yang boleh buat dalam setahun 3 solo, 4 solo. Tengok masing-masing ni kemampuan lah. Kan? Itu kalau kita, pasal end of the day, kita nak hasilkan karya yang kita rasa bangga. Siapa collect karya. Dan kolektor pun kadang serius kolektor ni dia fasih lah. Kan? Dan kita ingat level kolektor ni ada banyak level. Ada yang baru beginners, ada yang dah serious collectors, ada yang memang investor. Dan so, tengok dekat mana kita park work kita, karya kita dekat mana kan. Jadi time frame tu saya tak boleh jawab. Tapi kalau saya dalam masa 20 tahun solo baru 5. Baru tahun lepas saya buat solo yang saya kelima. Awal tahun ni saya buat 2-man show. Tapi saya dah belajar trik lah. Jangan buat work banyak-banyak. Macam saya last solo tu saya buat 10 work. Pasal kita jangan bagi, kadang-kadang sampai satu masa kita dah boleh berfikir, kita jangan bagi terlalu banyak pilihan dekat kolektor. Kan? Bila tak ada pilihan ni, kadang-kadang bila kita naik bas, kalau terus ada tempat duduk, kita akan duduk lah. Bila ada banyak tempat duduk, kerja nak duduk dekat tingkap, kerja nak duduk dekat driver. Kan? Bila kita ada pilihan, kita akan jadi fasih. Jadi itu yang saya belajar tu. Lepas tu immediately galeri saya pula tu cekak. Bila dia nampak saya dah ada momentum 2000 tahun lepas, solo saya tu dia dapat jual hampir ke semua 10 work. Alhamdulillah. Immediately dia jemput saya untuk buat 2-man show. Dia tahu kadang-kadang kita dengan galeri ni yang urus kita ni, manager kita, kadang-kadang kita kena tengok kalau kita ada chemistry. Itu yang kita kadang-kadang kita stay lama dengan dia orang tu. Saya dengan galeri saya ni, walaupun dia bukan orang bangsa kita, tapi dia faham saya. Walaupun kerja saya spiritual work, more to Islamic, tapi dia cuba ambil effort untuk faham karya-karya saya. Sekarang dia kenal Alif Fatah sama ya. Pasal dia banyak apa saya punya kerja. Saya harap ini akan jadi satu dakwah saya kecil untuk dia lah. Cuma minta Allah Ta'ala buka satu hidayah untuk dia lah kan. Islam dia dah kenal lah. Cakap pun dia dah, kadang-kadang dia cakap pakai bismillah kan. Tapi cuma hidayah tu bukan milik kita ya. Cuma saya doa. Cuma nak cakap tadi tu, bila dia nampak saya baru habis apa dia, immediately saya invite saya untuk continue that momentum buat 2-man show. Kalau dia invite untuk saya buat lagi satu solo, mungkin saya tak nak buat. Tapi dia pun pandai, kita buat 2-man show ataupun 3-man show. So tekanan untuk hasilkan karya tu tak banyak kan. Saya buat 10 juga. Dan alhamdulillah separuh dapat jual dari 10 tu. Pasal macam saya cakap ni, kalau kita buat kerap sangat pun, kolektor kita dekat Malaysia ni tak ramai. Dia pun exhausted. Kalau kita kalau apa, Honda duk keluar CR-V tiap-tiap 2-3 tahun, penat kolektor orang nak tukar kereta kan. So sama juga naik ni, kita kena pandai tengok gauge bila
Kan? Macam saya kebetulan bila saya discuss balik dengan galeri saya 2009 tahun lepas Malaysia, saya terpaksa buat balik revisit dengan work lama saya. Pasal demand ada. Itu yang perlu ada di galeri yang boleh manage show dan boleh discuss. Pasal kolektor lama masih minta work style lama saya. Dia orang nak work yang ada bersangkut paut dengan Jawi, tulisan Jawi tu. Bila saya revisit balik lah, alhamdulillah masa PKP tu bagi saya ruang setahun lebih, hampir 2 tahun untuk tengok balik karya-karya lama saya. Macam mana pasal saya masa tu saya bila dah habis buat Jawi, saya buat work Jawi tu pun pasal ada isu untuk saya menterjemahkan dan untuk question keadaan di mana Jawi akan duduk di tanah Melayu ni for the next 10-20 years. Kan? Dan sekarang pun kita tengok isu Islam pun dah di challenge. Kan? Saya 20 years ago pun saya dah fikir macam mana saya nak kekalkan Jawi sebagai apa. Tapi alhamdulillah dari situ bila saya menggunakan abjad-abjad Jawi untuk menghasilkan kerja-kerja, saya tak nak panggil kerja saya ni sebagai satu kaligrafi. Saya guna ayat typografi. Dia menggunakan typografi Arabic kebetulan. Pasal kalau kaligrafi, khatat saya tak layak. Saya tak belajar. Kan? So dekat situ saya every time bila di-interview oleh reporter, saya akan correct setting. Pasal saya tak nak nanti disoal pasal nak carry burden as a calligraphy artist tu berat. Pasal saya start as a fine artist, as abstract. Cuma saya menggunakan Jawi tu sebagai satu isu saya nak persoalkan keadaan Jawi dan menggunakan typografi sebagai saya punya image. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa saya bukannya pelukis kaligrafi, tetapi saya adalah typografi. Kita bukan kita nak jadi orang pelukis khat dan sebagainya, tetapi sebenarnya kalimah-kalimah itu yang kita gabungkan menjadi satu karya. Jadi itu yang saya ingat lagi kata-kata beliau masa kami melawat. Okey, jadi saya rasa mungkin ada 2 lagi soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi Lampun Seni kita pada malam ini. Ada lagi soalan-soalan? Orang muda-muda takut bertanya ni, tapi nampak dia bertumpu, konsentrate. Ya, silakan. Saya dah berfungsi tetap kat rumah, jadi saya keluarkan. Ini kena kuat sikit, jauh. Dia kalau soalan pertama tu perlukah kita ada studio pelukis tu, dia tengok pada kita punya skill. Okay? Ada mekanik, dia perlu ada bengkel. Ada mekanik boleh bawa tools dalam kereta, dia boleh pergi repair kereta. So tengok kemampuan kita. Macam saya perlu studio. Pasal dekat situ saya boleh letak saya punya tools saya, boleh simpan, saya secure. Dan ada juga karya artis-artis yang tak perlu studio. Studio dia yang alam. Saya ada kawan seorang kat Indon, dia akan travel setiap tempat-tempat yang highland bawa canvas dia dalam van. Dia macam David Hockney style juga. Dia akan berkarya di atas bukit. Yang karya dia bukan kecil, besar. So studio tu ikut kita. Macam saya sendiri, saya perlu studio. Sebab saya pernah ditanya Menteri Kabinet dalam dia punya FB tu, antara soalan dia yang tak tanya, ada studio. Itu dia soalan dia. Studio tu macam tu lah. Kalau kira seorang doktor tu kerja kat mana? Kan, dia ada klinik sendiri ataupun dia kerja dengan swasta. Kan, kalau orang tanya cikgu, sekolah mana? So studio tu dia macam satu alamat lah. Kan, kalau kita seorang kerja yang jenis outdoor ni pun ada juga. So outdoor tu jadi studio dia lah atau pejabat dia. Kan, so benda tu subjektif. Dia depend on apa yang kita nak. Macam saya cakap tadi tu, the reason yang kenapa saya pindah daripada KL, kenapa saya nak ruang studio yang agak luas. Saya nak studio yang agak friendly dengan environment. So that's why saya
mampu masa tu untuk pindah jauh dari KL. Nak beli tanah ke KL memang tak mampu. Jadi memang saya dah tetapkan saya nak studio dan saya nak ruang studio saya macam tu. So kepada kawan yang pernah pergi studio saya tu, memang studio saya open, saiz dia lebih kurang dalam 60 kaki kali, lebih besar sikit daripada studio ni. Studio saya je. Rumah saya lebih kecil daripada studio sebenarnya. And so itu saya punya kriteria. Kan? So kalau macam dia kata orang tanya tu, orang kan tanya alamat. Kita kan ada tapak. Apa je kita buat kerja pun kita ada tapak. Kan? Kalau dekat Kuala ni ada 2-3 orang mekanik, kerja dia tukar tayar je. So studio dia, gallery, office dia pick up truck je. Dengan kompresor, jiran saya kebetulan, anak dia lah. Kompresor dengan tayar spare je untuk tukar lori. Itu dia punya jabat lah. Orang akan telefon dia, dia akan bawa pick up tu pergi tukar tayar lori. So subjektif, tengok apa keperluan kita sebenarnya. Soalan kedua tadi apa? Bagaimana untuk menarik kolektor? Macam nak menarik perhatian kolektor tu, saya dah serah tanggungjawab tu pada galeri. Pasal galeri kita dah bagi 40% commission kan. So dia galeri kena fikirlah benda tu. Tapi kadang-kadang kita kena tengok ya, kita sebagai artis Melayu ni, kadang-kadang kita ada kolektor yang agak sensitif dengan subject matter. Kan? Setengah dia orang tak nak beli yang berkaitan dengan human, dia akan pegang pada hukum. Kan? Kalau kita tengok orang, kan? So kita pun kena bijak macam mana kita nak apa subject matter tu. Ya? Portrait lain. Portrait tu wajah kita sendiri. Kalau kita tak buat wajah, kadang-kadang ada artis yang buat self portrait. Self portrait dia kerja dia. Self portrait dia. Tapi kolektor siapa, kat mana kolektor nak beli self portrait dia aja. Kan, walaupun dia ada cerita. Kan, ada setengah tu suka buat gambar binatang kan. Kan, ada very good work. Tapi kolektor akan jadi penat lah sekarang. So kita dalam macam mana nak attract kolektor tu, kita kena study keadaan semasa. Kita kena tengok, kita kena rajin tengok magazine, ada show kita tengok show. Cuba kenal kolektor yang ada dalam tanah air kita ni, apa yang dia collect kan. So macam saya, kebetulan saya diminta balik untuk buat siri Jawi ni pasal kolektor minta. Kalau boleh saya tak nak patah balik dah, saya nak move kan. Tapi bila kolektor minta tu melalui galeri, maknanya galeri dah tahu ada demand kan. Galeri dah pernah sembang, kolektor tu tanya, sampai 10 kolektor jumpa, 8 tanya kenapa Husin tak buat balik buat Jawi kan. Dia explain macam mana pun kolektor akan tanya, kata Husin is moving on, dia buat benda lain, spiritual yang agak lain. Jadi itu yang 2018 Abang Haris tu, saya dah move on. Saya dah cerita pasal rukun iman lah. Tapi kolektor tak sampai lagi. Masyarakat seni yang mengolek art tak sampai lagi untuk nak terima karya-karya macam tu. Mungkin terlalu heavy ke apa ke, saya tak tahu. Kebetulan masa saya buat 2018 tu, masa tu percaturan politik, kerjaan bertukar. Dekat situ agak kritikal lah keadaan. Kritikal daripada segi kolektor cancel work banyak. Itu risiko kita kena go through juga. Bila nak buat show, kebetulan saya punya rezeki bila saya buat show, 2 kali show 2013 dengan 2018 ni masa pilihan raya. Timing tu jadi macam tu. So kena ingat ya, bila pilihan raya ni kadang-kadang kolektor ni dia hold dia punya cash. Tambah-tambah kolektor, serious kolektor ni, dia akan hold dia punya cash pasal dia tak tahu siapa kuda yang dia back. Ini ingat, tak nak cakap pasal politik, dalam art ni kita kena fikir juga. Siapa yang nak sumbangkan balik, yang beli work tu balik, kata these are the people yang buat business depending on political issue. Saya tak suka cerita pasal politik, tapi bila dah jadi artis ni, inilah keadaannya. Macam mana cakap tadi tu, political involvement lah. Bila dia buat show dekat Petronas janji, lepas tu tak jadi ambil, I'm sure
ada political influence yang buat decision yang apa ni. Kan? So dalam masa sama macam kami ni, kita dah kena tengok sampai that level. Kan? Saya to be honest, 2018 saya kalau cakap semua terkejut, tapi saya rugi banyak daripada segi cancellation of work. Separuh work dalam masa Abang Haris sendiri kan, separuh yang dah book semua cancel. Dua orang je kolektor yang continue beli. Itu yang sustain saya tu. Pasal teringat ya, GLC banyak support daripada segi social commitment. Seni dia orang ada bajet untuk beli. Dari situ yang kata kita tak boleh nak cakap kata aku artis, aku tak ambil hal, tak ambil pot pasal politik. Kita kena concern. Daripada apa yang dikongsikan pada malam ini cukup berharga, terutama daripada terima kasih banyak-banyak kepada Raja Syariman yang dapat berkongsi sebanyak pengalaman-pengalaman dia. Begitu juga dengan Pak Haris, kita Pak Ari Aziz ya, datang kepada Kuala Lumpur, duduk lama-lama orang kata di Central Market, akhirnya bersama dengan kita ya, dapat berkarya yang terlihat di belakang tu, karya cukup bermakna kepada pemiliknya begitu juga dengan Tuan Hussein Harmain ya, yang saya rasa banyak berkongsi pengalaman ya, bagaimana kita nak mengadakan pameran ya. Saya tahu Pak Long dah tak sabar nak yang budak taping siri ketiga tu, dia ancang-ancang, tetapi yang mungkin Tuan Hussein Harmain ni banyak kepada solo ya, dan begitu juga dengan Tuan Samsudin Muhammad ya, yang saya rasa walaupun tidak banyak berbicara, sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman yang dapat dibukukan banyak. Tetapi saya memetik sedikit kata-kata seorang pelukis ya. Kenapa kita melukis? Sebenarnya ini adalah anugerah daripada Allah kepada kita. Tak semua orang dapat anugerah untuk melukis, untuk menghasilkan karya. Dan kita harus berbangga, kita menghasilkan karya yang boleh menyedapkan hati orang, menyerutkan hati orang, menggembirakan orang dan sebagainya. Jika kita tidak menghasilkan karya, mungkin satu hari nanti Allah akan menarik lagi kelebihan dan keistimewaan yang diberi kepada kita. Jadi untuk mengucapkan terima kasih kepada keempat ahli panel yang hadir pada malam ini, saya dengan segala hormat mempersilakan Tuan Menteri kita lah untuk menyampaikan sedikit buah tangan imbuhan seni kita kepada keempat ahli panel pada malam ini. Silakan Tuan Saleh. Menyambut nyanyian indah, merdu mempesona. Seorang putri tersenyum riang, lesung pipit di sebelah kanan, menambah indah pesta gemilang. Tengku Maryam terkenang selamanya. Tengku Maryam terkenang selamanya.